KPM. Assalamualaikum, hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Kelab Kraft Didik KKD. Saya Nisaki akan menemani anda pada hari ini. Sebuah program kurikulum yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan kraft. Di luar sana, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa, penjarakan fizikal diamalkan 1 meter atau lebih. Cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, hari ini satu lagi episod di mana kita akan gunakan teknik quilling untuk menghasilkan sebuah karya seni. Agak-agaknya apa yang kita nak lakukan kali ini? Jom kita tonton profil guru. Bulan sabit yang jatuh di pelataran bintang. Assalamualaikum, Nizam. Waalaikumsalam. Cikgu Wan Nizam rupanya. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah. Terkejut saya, cikgu. Sedap Nisa nyanyi? Tak adalah cikgu nyanyi dalam Okey, Nisa sihat? bilik mandi. Alhamdulillah, saya sihat. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Tak adalah, cikgu. Saya sebenarnya tengah tengok contoh karya seni yang telah cikgu tinggalkan semalam. Sebab saya tengok yang ini, ada macam bentuk bulan sabit tu yang ternyanyi-nyanyi sikit betul, tu, Nisa. cikgu. Okey, sebenarnya karya ini kita namakan sebagai Flora Bulan Sabit. Ya, ini adalah tajuk kita hari ini, Flora Bulan Sabit, di mana kita akan masih menggunakan teknik quilling, cikgu ya. Betul, Nisa. Kita sambung teknik quilling yang kita pernah pelajari sebelum ini. Jadi mungkin cikgu boleh jelaskan terlebih dahulu apakah bahan-bahan dan juga peralatan yang kita perlukan untuk aktiviti kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, bahan utama yang kita perlukan untuk menghasilkan karya ini, seperti biasa kita perlukan helaian kertas yang kita telah potong mengikut saiz 0.7 ni. Ya, 0.7 cm. Kita tidak mahu terlalu tinggi, warna. Pelbagai warna ikut kegemaran anda masing-masing. Warna apa yang anda perlukan. Okey, macam cikgu buat semua warna ada kat situ. Okey, kemudiannya bahan-bahan lain yang kita perlukan termasuklah glue. Glue. Okey, ini kita gunakan glue jenis PVA. Baik. Okey. Atau kalau lebih berminat untuk menggunakan glue jenis perekat, boleh menggunakan perekat jenis ini ya. Baik. Okey. Kemudian alat-alat pula yang kita perlukan, Nisa. Kita perlukan alat quilling pelbagai saiz. Ya, alat quilling. Baik, cikgu. Jatuh pula. Tak apa. Nanti saya ambil. Okey. Kita ada alat quilling pelbagai saiz. Okey. Pelbagai saiz. Alat quilling pelbagai saiz. Kalau tak ada alat quilling ni, kita boleh guna apa, Nisa? Kita boleh gunakan apa saja yang ada di rumah. Contohnya, cikgu, saya ada lidi. Dan kalau nak gulungan yang lebih besar, saya ada pensel. Ya, tak ada masalah. Kita boleh gulungkan pada apa-apa saja bahan yang bersifat silinder. Baik. Okey. Okey, kemudian kita juga perlukan pisau. Pisau untuk memotong. Juga kita perlukan gunting. Okey. Baiklah. Sekali lagi adik-adik, sekiranya anda ingin menggunakan peralatan tajam seperti gunting dan juga pisau, jangan lupa untuk berada di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa atau minta bantuan mereka supaya tidak terjadi perkara yang tidak diingini ya. Ya, betul, Nisa. Dan alat terakhir kita perlu gunakan adalah penyepit tu, Nisa. Penyepit ini. Adik-adik boleh lihat ini adalah penyepit ada boleh gunakan. Ada bahagian tajam juga tu. Ya, jadi ini pun perlu berhati-hati. Baiklah. Okey, saya rasa saya dah sedia dan saya nak cikgu jelaskan sedikit kepada semua yang menonton apa teknik ataupun apa kemahiran yang perlu kita pertingkatkan untuk peringkat sederhana dalam teknik quilling ni, cikgu. Okey, untuk peringkat yang berikutnya ini kita perlu bereksplorasi satu tahap kesukaran. Kalau kita dapat lihat pada karya yang disiapkan oleh cikgu itu adalah bagaimana kita nak menegakkan helaian kertas yang berbentuk strip ni. Ya, yang kita tidak gulung-gulung tadi tu, cikgu ya. Jadi kita akan gunakan glue saja nanti ya. So bagaimana kita nak tegakkan, nanti kita lihat
semasa proses dijalankan, proses penghasilan dijalankan. Baiklah, nampaknya saya nak beri masa untuk rakan-rakan kita bersedia dengan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan ataupun bersedia dengan pen dan kertas untuk mencatat langkah demi langkah apa yang kita perlu lakukan untuk menghasilkan hasil kerja yang cantik ini. Kita akan mulakan kelas kita sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kelab Kraft Didik KKD. Hari ini Nisa dan Cikgu Nizam nak tunjukkan anda bagaimana nak menghasilkan flora bulan sabit kita pada hari ini untuk peringkat sederhana. Dalam teknik quilling kita ni, kita dah tahu di episod yang sebelum ini, kita gulung dan kita glukan untuk mendapatkan bulatan-bulatan seperti ini. Kita dapat lihat. Okey, adik-adik boleh tengok sekali lagi contoh. Jika anda terlepas episod yang sebelum ini di mana kita menghasilkan karya seni untuk peringkat yang lebih mudah, adik-adik boleh tonton kembali episod ini ataupun episod sebelum ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Baiklah cikgu, saya tak sabar nak mulakan. Sebelum itu, jom kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan cikgu. Ya, betul Nisa. Kita perlu menjaga SOP sentiasa. Betul, jaga diri, jaga orang sekeliling. Okey, saya dah sudah. Okey cikgu, baiklah. Apa yang kita perlu lakukan pertama-tamanya cikgu? Okey, hari ini kalau kita dapat lihat pada karya, kita panggil apa tu? Kelopak bunga-bungaan. Ya, kelopak bunga. Pelbagai warna. So, kita nak menghasilkan kelopak itu, kita akan menghasilkan menggunakan strip kertas ini. Okey, yang kita rangkaikan setiap kelopak 3 helai. 3 helai? Kita sambungkan. Okey, cikgu nak ambil warna pink ni. Macam ni cikgu, 3 helai. 3 helai. Okey, kita sambungkan pada penghujung setiap helaian. Sambungkan. Sebanyak 3 helai. Okey. Apabila dia lagi panjang cikgu, maknanya dia akan dapat gulungan yang lebih mampat. Lebih mampat. Baik, jom. Lebih padat, lebih mampat. Okey. So, jom kita try. Saya akan letakkan gam di hujung kertas. Kemudian kita cantumkan kepada kertas yang kedua. Betul. Okey. Okey. Mudah saja ni saya. Yang ini mudah saja apabila adik-adik sudah mengetahui bagaimana nak gulung-gulung-gulungkan dia. Sambil-sambil kita buat kerja tu pun kita boleh mendapatkan idea ataupun sedikit inspirasi yang baru. Saya akan sambungkan satu lagi. Saya dah sambungkan 3 helai kertas paper strip. Dia dah jadi panjang macam ni cikgu. Ya, panjang. Okey. Lagi panjang sambungan kertas kita, maka lagi padat gulungan yang kita boleh hasilkan. Kemudian macam biasalah. Ya. Okey, alat quilling kita pada penghujungnya akan ada rongga kecil. Okey, di mana kita akan masukkan kepingan kertas kita ni ke dalam rongga tersebut dan kita mula menggulung. Okey, terkeluar pula. Kita gulung sampailah gulungannya maksudnya gulungannya terakhir. Ya. Okey, saya akan gunakan, saya dah keluarkan alat quilling saya ni dan saya akan gunakan jari sahaja untuk memastikan ianya sentiasa mampat. Kita dah dapat gulungan. Kita terpulang kepada kita nak dapat mendapatkan gulungan yang macam mana untuk kelopak yang kita nak hasilkan nanti. Baik. Okey, saya dah habiskan satu gulungan. Mungkin saya akan longgarkan sedikit. Longgarkan sedikit. Cara yang paling mudah adalah kita letak atas meja je, Nisa. Lepas tu kita goyang-goyangkan dia sikit. Okey, sebab saya tak kita nak letak atas meja terlalu besar. Kemudian kita biar dia kita akan teruskan dengan warna yang lain seperti biasa. Macam tadi saya nak buat warna peach lah, macam cantik je cikgu ya. Kita teruskan. Saya dah ada satu lagi. Saya akan gulung lagi sekali cikgu. Menggunakan itu warna peach saya. Warna peach. Untuk yang bunga peach saya cikgu, saya nak buat kelopaknya sedikit kecil. Jadi mungkin saya akan biarkan dia betul-betul mampat. Sebelum saya gam dia. Okey, kalau Nisa dapat lihat, cikgu ada beberapa helaian kertas berwarna hijau. Ini kita nak menimbulkan sedikit kepelbagaian kepada keseluruhan komposisi karya kita. Baik. Okey, sekarang cikgu ada 2 saiz. Okey. Ini saiz yang pertama. Baik. Ini saiz yang kedua. Okey, maksudnya kita nak mendapatkan 2 helaian saiz daun yang berbeza. Baik. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Ya. Okey. Kemudian kita lipat 2 saja. Lipat 2. Lipat 2. Okey.
Kita lipat dua, kemudian kita rangkaikan sekali dengan 2-3 keping supaya sekali guntingan kita boleh mendapat beberapa helaian daun serentak. Bentuk yang sama. Baik. Okey. So lepas ni cikgu akan tunjukkan. Kita akan gunting. Kemudian kita gunting. Cikgu kalau gunting tangan kiri ni sah. Oh ya ke? Melukis tangan kanan. Bila cikgu gunting orang ingat cikgu ni kidal, tapi hakikatnya tidak So cikgu menggunakan kedua-dua tangan cikgu. Okey, sekarang kita dah dapat daun yang lebih besar saiznya. Berapa helai kita dapat sekali guntingan terpulang kepada berapa helai yang kita lapiskan tadi. Okey, sekarang lebih kurang 4 helai serentak bila cikgu dah gunting. Baik. Okey. Maknanya bila dilipat dua kertas itu, kita gunting macam ala-ala separuh bulat, sedikit tirus di bahagian atas. Kita dapat macam bentuk daun, cikgu, bila kita buka lipatan. Kita nak runcing sedikit di bahagian pangkal daun. Jadi kita tajamkan sedikit pada bahagian itu. Okey, sekarang cikgu saya dah ada gulungan-gulungan. Ada yang warna kuning, saya ada buat warna kuning dan warna peach. Dan mungkin ada beberapa gulungan yang saya akan gamkan sebentar lagi. Okey, seperti episod sebelum ini Nisa perlu memicit bahagian hujung kiri. Kita cubit kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan ikut saiz yang Nisa perlukan. Okey, yang warna kuning ni saya akan cubit yang belah ni yang pertama. Okey. Okey, hujung. Okey, kemudian sebelah lagi. Cuba Nisa tunjuk kejap kepada audience. Kita nampak bahagian bawah curve kan? Ya, betul. Okey, kalau katakan perlu kelopak yang sebegini, dikekal dengan bentuk ini. Atau kalau Nisa nak kedua-duanya lebih tajam, then kita akan mencubit kedua-dua bahagian. Baik, saya cuba sebelah lagi ya. Seolah mungkin nanti kalau kita sambungkan dengan 5 kelopak, dia jadi bunga cengkih. Seolah-olah macam bunga cengkih. Wah, baik. Okey, saya dah faham. Saya akan buat dengan bulatan yang lain, di mana tadi saya ada mampatkan. Yang lebih kecil. Tapi bila yang mampat ni, cikgu mungkin nak memicitnya dia lebih sukar. Agak sukar. Tapi saya dapat dah bentuk. Saya dah picit. Okey Nisa, tadi cikgu kata kita ada satu alat untuk mendapatkan kesan gerigi. Cuba Nisa tunjuk ni. Cuba nampak kita ada daun dengan kesan bergerigi untuk mewakili urat daun. Cikgu rasa nampak dalam televisyen. Ada tekstur. Okay. Ada tekstur ataupun jalinan. Okay, macam mana kita nak buat? Okey, cuba ni siapa cikgu alat itu. Yang ini cikgu? Ya, yang warna merah jambu tu. Saya dah tertanya-tanya apa alat ni cikgu. Okey, sebenarnya alat ni kita boleh dapatkan secara dalam talian juga Okey. Baik. Ada pelbagai alat quilling yang lain, kamu boleh explore nanti Okey. So alat ini mudah saja kita gunakan Nisa. Kita hanya perlu memutarkan. Nanti kita akan dapat kesan apa yang kita sebut sebagai crumple. So alat ini kita panggil sebagai alat crumple. Okey, mungkin Nisa boleh try. Saya cuba satu boleh ini cikgu. helai daun yang cikgu telah potong. Baik. Nisa cuba untuk hasilkan kesan bergerigi tersebut. Kita dapat lihat ini adalah helai daun di mana saya perlu melipatnya kepada dua bahagian. Ya, betul Nisa. Okey, saya lipat. Kemudian Nisa akan masukkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah atau roda dia ni. Kemudian Nisa akan pusing. Putar. Salah putar. Okey. Salah putar. Keluar di hadapan. Cikgu dah nampak dah kesan crumple itu ataupun tekstur tersebut. Ya. Wow. Satu benda baru. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, macam mana dapat tekstur-tekstur sebegini. Cantik, dia dah ada satu tekstur. Kalau Nisa dapat lihat, kita dah ada pelbagai saiz dan pelbagai warna. Betul. Okay. Kita dah buat ada hijau yang lebih cair. Kita ada hijau yang lebih pekat. Kita ada juga saiz yang lebih kecil. Untuk daun-daun yang kita bakal tampalkan ataupun gluekan di atas permukaan kertas lukisan kita. Baiklah nanti. cikgu. Okey, saya nak cuba cantumkan ketiga-tiga daun. Boleh Nisa, boleh, silakan. Saya ada warna hijau yang lebih cerah. Okey, kemudian kita letak sikit kat tepi ni. Itu yang bahagian tengah kan Nisa? Atau yang bahagian kiri? Saya kiri. Saya nak buat dia sedikit tidak balance ataupun tidak seimbang. Saya akan cantumkan yang kecil di sebelah kiri. Okey, nampak tak adik-adik? Nisa dah cantumkan. Macam mini love tak? Dan Nisa akan cantumkan di bahagian atas. Macam tu. Letak gam dahulu.
Okey, kalau kita tengok perbezaan teknik antara apa yang dihasilkan oleh Nisa dengan cikgu berbeza. Kita boleh bereksperimen, mengeksplorasi, terpulang kepada apa yang kita nak hasilkan. Baiklah. Okey cikgu, saya akan tunggu dia sampai kering. Dan saya dah ada beberapa kelopak bunga di sini. Jom kita sambung mungkin. Cikgu pun ada beberapa kelopak bunga di sini, Nisa. Baik. Okey, baiklah. Kita akan sambung kita punya aktiviti seni ini selepas ini, di mana kita akan menampal di atas kertas ataupun di atas bingkai apa-apalah permukaan yang anda suka. Jadi kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD, saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam, di mana hari ini kita nak menghasilkan flora bulan sabit. Tadi kalau kita dah buat kelopak-kelopak bunga, cikgu sebenarnya saya ada bagi tahu yang kalau kita buka saluran YouTube, bermacam-macam informasi yang dapat kita pelajari. Saya nak kongsikan, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sesuatu yang saya dah pelajari. Okey, saya nak buat bunga ros. Masih menggunakan alat quilling, tapi ada teknik melipat sedikit lah. Dan saya akan mungkin potong pun boleh, lipat sedikit ke bawah. Macam ni. Ke bawah. Kemudian saya akan gulung. Dan apabila kita dah gulung, kita akan gamkan di bahagiannya. Baiklah, sementara saya nak menyiapkan bunga ros saya ni, sekali lagi adik-adik. Apa cikgu nak buat ni, cikgu? Okey, ini adalah permukaan kertas lukisan. Baik. Okey. Jadi apa yang cikgu nak buat? Cikgu nak melakar sedikit bulan sabit supaya kita ada panduan untuk proses menampal nanti. Okey, cikgu akan mula. Saya akan habiskan. Saya dah nak siap dah ni. Kadang-kadang kita boleh melukis dengan bantuan ataupun menggunakan alat geometrik. Okey, tapi memandangkan cikgu hanya ada pensel di sini, jadi cikgu nak melakar menggunakan tangan sahaja. Adik-adik, ini adalah bulan sabit simple saja yang telah cikgu lakar tadi. Okey. Tidak perlu ditekan terlalu kuat. Kerana apa? Kita perlu menggunakan ia sebagai tapak saja ataupun panduan kepada semua quilling yang ataupun gulungan yang kita akan tampal nanti. Baiklah, saya rasa kita dah ada asasnya dan dah boleh tampal tak cikgu? Sebab kelopak-kelopak saya dah siap, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Mungkin kita bermula dengan bunga dulu. Bunga dahulu. Okey, cikgu boleh tunjukkan bunga yang pertama. Bagaimana? Bunga yang pertama kita boleh tampal terus ke atas kertas atau kita tampal dahulu seperti apa yang Nisa pelajari sebelum ini. Ya, baiklah. So cikgu mungkin nak gunakan kelopak yang lebih besar. Baik. Apa kita boleh buat? Kita ambil kelopak yang pertama. Kita glukan pada bahagian sisinya. Okey. Bahagian sisinya sambil tu saya mengikut cikgu ya. Okey, tak ada masalah Nisa. Okey, Nisa boleh buat bersama dengan cikgu. Okey, lepas tu cikgu lekatkan dengan kelopak yang kedua. Baik. Okey. Seterusnya kelopak yang ketiga. Okey. Mungkin kita tak, kalau kita nak glue jenis yang cepat kering, kita boleh gunakan jenis perekat Ya, betul. Macam saya lah cikgu. Saya nak cepat cikgu kan. Saya terus letak. Oh, Nisa guna perekat Ya, Okey, betul. tak ada salah Nisa Cikgu gunakan PVA glue. Okey, jadi berhati-hati adik-adik. Okey, baiklah. Saya rasa bunga saya ni dah nampak dah rupa bunga tu. Okey, cikgu pun nak buat macam mana tekan yang di Nisa bahagian buat. sisi. Saya dah ada dah satu bunga cikgu. Oh, menarik okey tak? Nisa. Ya, lawa tu. Nampak tak bahagian merah di tengah tu adik-adik? Itulah gulungan yang Nisa rasa tadi. Kecil sangatlah gulungan ni. Boleh gunakan untuk bahagian tengah. Maksudnya kita jangan buang Nisa Ya, betul. Kita boleh gunakan kertas-kertas yang berbaki itu. Betul. Untuk menghasilkan karya yang menarik. Di kiri dan kanan sikit. Okey, mungkin kita boleh gunakan penyepit yang kita ada Nisa Ya, betul. Cikgu terlupa tentang penyepit tu tadi Baiklah. Okey, saya akan cantumkan bunga saya. Dan saya dah dapat kelopak bunga yang kedua. Yang ini kelopak bunganya agak mampak dan sedikit kecil berbanding yang Nisa dah lakukan yang warna kuning tadi. Cantik tak? Okay, kita tunjuk yang mana dulu tadi. Alamak. Takut saya. Yang ni.
Dah ada 2. Bagaimana adik-adik? Boleh kan kita ikuti? Kita tunggu dia kering, nanti kita akan tunjukkan lagi kelopak bunga yang lain dan bagaimana kita nak susun di atas bulan sabit kita dan kita nak gam bersama-sama. Baiklah. Okay. Boleh cikgu? Saya bantulah cikgu ya. Jadi dah ni bunganya. Ini bunga lelaki ni. Baik. Saya pun tak sabar nak tengok hasil kerja kita cikgu. Dah jadi barang hiasan yang cantik atau boleh jadikan hadiah buat orang yang tersayang. Bunga yang ini saya buat lebih sikit cikgu. Saya buat dia ada kelopak dia ada 6. Yang ini dia ada 6 kelopak. Okey cikgu, macam mana cikgu? Betul. Tidak ada masalah. Yang ini sedikit besar ya saiz kelopak bunga ni. Mungkin bisa letak kat situ. Yang bawah ni. Baik. Okey. Cikgu glukan dulu. Nanti kita tunjuk apa hasilnya selepas kita tampal pada rupa ataupun shape bintang kita. Bulan kita cikgu. Bulan sabit. Tersasul cikgu saya. Tak mengapa cikgu. Saya ada sikit lagi nak tambah kepada kelopak bunga saya. Lawa bunga Ros Nisa ni. Ya, terima kasihlah dekat kawan saya, nama dia Kak Mawar juga cikgu. Nanti kita salam kat dia. Ya, tak boleh cikgu, dia dah kahwin. Okey Nisa. Okey, baiklah. Saya akan gamkan dan siapkan bunga saya yang terakhir untuk kita masukkan dia dengan kawan-kawan dia di sana. Sebab tajuk kita hari ini adalah flora ya Nisa ya. Ya, betul. Jadi memang berkisarkan kepada bunga-bunga, daun, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, yes. Ada satu yang besar. Daun itu di celahan kelopak bunga. Baiklah. Okey, saya akan cuba cikgu. Okey. Letakkan gam di hujung sahaja. Di hujung bucu. Mungkin cikgu nak gunakan helaian daun yang lebih kecil juga. Baik. Dengan tone yang berbeza juga kita ada kat situ Nisa. Saya akan masukkan. Bisa letak saja, tak ada masalah. Nanti kita adjust keseimbangan dia. Okey, baiklah. Baik, saya dah lihat situ. Satu lagi saya pun nak tambahlah cikgu ya. Boleh Nisa. Baik. Sedikit. Saya tambah di sini cikgu ya. Kedudukan. Okey. Baiklah. Lawa Nisa. Terima kasih cikgu. Seronok saya hari ini. Bermacam-macam telah saya pelajari dalam kelas seni dengan Cikgu Nizam. Sikit lagi cikgu nak letakkan daun di sini mungkin. Ya. Okey, cukup dengan daun kita. Baik. Okey. Mari kita tunjuk kepada rakan-rakan kita. Ini adalah hasil setelah kita menambahkan dedaunan berguguran. Jangan. Hari ini kita banyak lagu Nisa. Ya, betul. Sebab banyak lagu yang bertemakan flora yang menyebut tentang alam sekitar. Baiklah, kita akan teruskan. Silakan cikgu. Cikgu tunjuk cara. Okey, sekarang apa yang kita perlukan adalah strips yang berwarna hijau. Baik. Okey, Nisa nak hijau pekat ke atau hijau yang cair sedikit? Hijau pekat boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Ya, okey. So macam mana kita nak buat? Okey, kita kena menganggarkan sedikit dengan cara meletakkan strip ini pada permukaan kertas yang telah kita lakar tadi. Ya. Okey. Kita anggarkan saja, tak perlu ukuran. Okey. Okey, mungkin panjang dia begini. Okey. Kemudian cikgu keratkan saja. Macam mana nak tegakkan tu? Saya dah puas fikir dah cikgu. Okey, kita boleh menegakkan strip ini sebagai batangnya dengan menggunakan ataupun bantuan jarum peniti Nisa. Ya. Okey, jarum peniti. Jadi bila kita nak letak gam tu cikgu? Okey, kita letak gam semasa kita nak ataupun glue ini semasa kita nak proses mengglue tadi lah. Okey. So kita akan gluekan bahagian bawah dia. Saya akan tampakkan di sini cikgu ya. Baik. Okey. Dah siap gam dan apa yang kita boleh lakukan ni cikgu? Kita akan mungkin kita cabut jarum peniti kita yang kita gunakan untuk kita sendal tadi bulan sabit kita. Baiklah. Satu lagi di sini. Okey, baiklah.
Ini dia dah pun siap. Terbalik cikgu. Okey. Dah pun siap Flora Bulan Sabit. Di mana di sini kalau adik-adik dapat lihat, kita telah tambahkan pelbagai lagi perincian ataupun perhiasan seperti daun-daun, gulungan-gulungan yang lebih kecil dan ada sekuntum bunga lagi di luar bulan sabit ini. Jadi adik-adik boleh lakukan dengan pelbagai orang kata apa, idea dan kreativiti masing-masing. Baiklah cikgu, apa yang sebenarnya yang kita dapat pelajari daripada aktiviti kita hari ini cikgu? Okey, pertamanya Liza, kita boleh menggunakan bahan-bahan daripada persekitaran kita. Ya, betul. Jangan buang sesuatu, kita boleh manfaatkan balik. Okey. Yang keduanya kalau kita tengok dari segi formalistik, okey, kita ada unsur-unsur seperti rupa, jalinan, okey, dan juga kalau kita dapat lihat keseimbangan. Bagaimana bunga yang merah yang nampak berat di atas, kita seimbangkan dengan juntayan daun di bahagian bawah. Ya, betul tu. Dan dapat juga melatih diri untuk mengasah kreativiti ataupun idea masing-masing. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu. Okey, tahniah Nisa kerana berjaya menghasilkan satu karya yang menarik ini. Terima kasih. Saya tak sabar nak belajar satu lagi cara untuk kita gunakan teknik quilling dalam menghasilkan karya seni. Tapi itu dalam episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nizam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa #seni untuk semua. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Kita jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM